Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini dapat kita bertemu bagi meneruskan kuliah tafsir Al-Quran 2 minggu sekali. Dan seperti mana 2 minggu lepas kita baru sahaja masuk kepada juzuk 28, bermula dengan surah Al-Mujadilah. Rujukan kita yang paling utama, kita menggunakan tafsir Al-Quran di radio, susunan Ustaz Hamad Sal Haji, juga dikenali sebagai tafsir Amrul Athir. Baik, jadi pada malam ini pertemuan yang kedua bagi surah Al-Mujadilah. Pada 2 minggu yang lepas kita mula dengan muqaddimah surah, di mana kita menerangkan tentang jenis surah, sebab nuzul, jumlah ayat dan lain-lain. Jadi malam ini kita akan masuk kepada ayat yang pertama, kedua, begitulah seterusnya. Jadi seperti biasa, sebelum kita mula, kita bacalah. Kita baca terlebih dahulu 1-2 ayat surah Al-Mujadilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا
القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Sadaqallahul azim. Baik, ayat yang pertama Allah sebut tentang seorang perempuan yang berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang isu suaminya telah menziharkannya. Jadi ayat bermula dengan qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Kalau dalam tafsir ini juzuk 28 pada muka surat 11. Pada muka surat 11. Kita telah baca pada minggu lepas tentang sebab nuzul ataupun sebab turun ayat ini, yaitu berkaitan kisah seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Tha'labah yang mengadu, yang berjumpa Nabi, menceritakan halnya yang telah dizihar oleh suaminya. Baik, dah jelas pada dua minggu yang lepas. Jadi ayat pun turun. Dia kata apa? Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka. Sesungguhnya telah mendengar Allah, mana Allah telah mendengar ucapan aduan allati tujadiluka, perempuan yang bersoal jawab, berdialog, yang mendebat engkau wahai Muhammad fi zawjiha, mengenai suaminya, di mana suaminya telah menziharkannya, melafazkan ucapan kepada dia, anti alayya ka zahri ummi. Siapa nama suami dia? Aus bin Samit. Ingat tak lagi no? Nama dia Aus bin Samit, suami kepada Khawlah tadi. Dia pun datang mengadu kepada Nabi. Kita dah sebut sebab nuzul pada pertemuan yang lalu. Jadi bila dia datang kepada Nabi, cerita kepada Nabi peristiwa tersebut, Nabi kata, kamu haram ke atas dia, kamu telah jadi haram ke atas dia. Ma araki illa qad haramti alaihi. Tidak aku melihat, aku tak fikir, kata Nabi, melainkan engkau telah diharamkan ke atasnya, atas suami engkau. Kan? Engkau telah jadi haram. Mana dia? Ini ucapan zihar. Zihar ini iaitu pada zaman jahiliah, menurut hukum jahiliah, ialah proses mengharamkan isteri. Sebagaimana satu haram yang selama-lamanya, seolah macam talak isteri. Bila ucap itu maknanya isteri dah telah menjadi haram ke atasnya, tidak lagi boleh bersama, ya? Dah jadi terpisah. Baik. Tapi bila mana diadukan hal tersebut kepada Rasulullah, Rasulullah sebut hukum macam dulu. Mana Rasulullah terkesan juga dengan adat jahiliah yang melafazkan ucapan zihar. Kita mungkin tertanya-tanya, zihar tu apa dia? Kan? Zihar ni iaitu satu ucapan yang menyamarkan isteri ataupun anggota isteri, tubuh isteri dengan salah seorang daripada mahramnya, ibu ke, kakak ke, kan? Sebenarnya mahram itu nasab, keturunan, ataupun mahram di sudut susuan ataupun musaharah.
Dia menyamakan. Contoh ucapannya, anti alayya ka zahri ummi. Engkau ke atasku seperti punggung ibuku. Maksud di sudut mana? Punggung ibuku, tubuh ibuku haram ke atasku, kamu juga haram ke atasku. Macam tu dia buat apa? Persamaan dia. Bila sebut macam tu, zaman jahiliah, hubungan antara suami isteri itu dah tak boleh apa? Dah terpisah dah. Kan? Dia haram dah, dia tak boleh bersama lagi. Baik. Haram tu adalah apa? Tahriman mu'abbadan. Haram selama-lamanya. Mana dah jadi apa? Tak boleh bersama lagi. Baik. Kemudian, sebagaimana seorang ibu haram ke atas anaknya untuk bersama, untuk kahwin, tak boleh. Kan? Ibu ni kita jadi mahram, mahram selama-lamanya. Kan? Boleh tak kita kahwin ibu? Tak boleh. Itu mahram selama-lamanya. Apa? Mu'abbad. Kan? Dia ada apa? Mahram yang mu'abbad, ada yang mu'aqqad. Mu'aqqad ni macam mana? Yang sementara waktu sahaja. Kita dengan anak kita itu mahram. Bukan muhrim. Ada orang sebut muhrim kan. Muhrim tu orang nak buat umrah tu, sedang berihram. Orang yang sedang dalam berihram kan. Ini mahram. Mahram yang mu'abbad selama-lamanya. Contohnya seorang bapa dengan anak, mana boleh kahwin? Mahram selama-lamanya. Seorang anak dengan ibunya, mahram selama-lamanya. Ada yang sementara waktu. Contohnya macam mana? Seorang lelaki dengan perempuan tu dah ada suami, mana boleh kahwin dengan dia? Mahram. Dia jadi apa? Tak boleh apa? Kahwin dah. Tapi bila kawan itu cerai, boleh kahwin? Boleh kan? Seorang lelaki dengan adik ipar dia, adik ipar perempuan, boleh kahwin tak? Tak boleh. Tapi bila mana dia terpisah dengan suami dia, dengan adik ataupun abang kita, ketika itu jadi halal kembali. Macam tu bagaimana? Mu'aqqad saja, sementara waktu. Mana bila sebagaimana ibu tu haram ke atas diri kita, bila ucap ni kata engkau ni macam masuk mak aku, maka ketika itu jadi apa? Haram. Berdasarkan hukum jahiliah ketika itu. Kan? Akhirnya Nabi bersebut ulang sehingga 3 kali benda tersebut. Yang tanya, engkau telah jadi haram ke atas dia. Engkau telah haram ke atas dia. Jadi perempuan tersebut, kaulah dia susah hati. Dia jadi tak boleh terima kenyataan daripada Nabi SAW. Dia kata, aku ada anak. Kan? Bila aku dah tak boleh bersama dengan suamiku, tak boleh hidup sekali dah, siapa nak bela anak aku? Siapa nak beri makan? Kalau anak-anak ni pikuk aus, sagi dia tinggal merata, orang lelaki jaga macam mana kan? Cara orang lelaki jaga belah kan? Tapi kalau aku ambil belah, mati ke kepada kelaparan lagi, siapa nak beri makan? Akhirnya dia jadi apa? Tak boleh terima apa yang dihantarkan oleh Nabi. Sebab Nabi tetap mempertahankan hukum tersebut. Akhirnya apa? Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tashtaki maksud apa? Adu. Kan? Dengan Nabi dah tak lepas, Nabi kata dah tak boleh dah, jadi haram dah kamu. Hidup sekali dah. Kan? Lalu dia pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal tersebut dialog di antara Khawlah dengan Rasulullah, Allah tahu. Allah kata apa? Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar dialog soal jawab di antara keduanya, di antara Nabi dengan Khawlah tadi. Kemudian innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, Allah tutup ayat tentang sifat dia, iaitu dia mendengar, melihat. Baik, kemudian
Jadi dalam ayat ini apa yang dijelaskan iaitu berkaitan dengan satu berita gembira kepada Khawlah. Bila mana turun ayat ini, Nabi pun berjumpa, mengkhabarkan kepada Khawlah. Dia kata, ya Khawlah, absyiri, wahai Khawlah, bergembiralah. Bila mana turun ayat 1, 2, 3, 4 ini yang berkaitan hukum zihar ini. Baik, kalau kita tengok dalam tafsir ni, dia kata apa? Dia kata sesungguhnya, muka surat 12, sesungguhnya Allah benar-benar telah mendengar perkataan wanita yang mengadukan halnya kepadanya agar dilepaskan daripada kesusahan. Lalu Allah memperkenankan doanya. Jadi ayat tersebut guna dengan perkataan qad sami'a, Allah dengar. Sebut dengan perkataan dengar ini, maksud di sini Allah telah memperkenankan, Allah telah terima permohonan daripada Khawlah. Macam kita kata, aku dengar aku dengar permintaan kamu, saya dengar, maka saya perkenankan, saya makbulkan. Kan? Baik. Kemudian sebab itu dia mengadu kerana telah dizihar oleh suaminya. Mana suami dia yang bernama Aus bin Samit telah menziharkannya dengan ucapan anti alayya ka zahri ummi. Itu antara ucapan dia. Walaupun dia menjadi perbincangan hukum fiqh, adakah khas dengan ibu sahaja zihar ini terjadi? Ini secara zahirnya macam tu, tapi perbincangan fiqh bukan ibu saja, tetapi melibatkan juga mahram-mahram yang lain. Engkau seperti mana punggung adik perempuanmu, juga ucapan tersebut merupakan ucapan zihar. Kan? Tapi contoh di sini adalah dengan ibu. Juga bila mana menziharkan dengan yang lain, bukan punggung, perut ke, kan? Mata ke, juga termasuk sebagaimana ucapan zihar. Baik. Kemudian zihar itu benar menyerupakan dengan ibu suaminya. Kemudian dia pun mendebat Nabi, mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya. Dia pergi mengadu, pergi cerita, Nabi beri jawapan, dia balas balik. Dia tanya lagi, Nabi jawab balik. Sehingga beberapa kali. Kan? Dan juga disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpendapat bahawa wanita yang telah dizihar adalah diharamkan bersekedudukan dengan suaminya. Nabi berpendapat macam tu. Sebab hukum jahiliah dulu macam tu. Yang menjadi adat jahiliah, bila dia nak mengharamkan isterinya, dia terbitkan ucapan sebegitu. Bila keluar, bila diucapkan ucapan itu, perempuan tersebut haram bersekedudukan dengan suaminya. Jadi apa yang Nabi jawab berdasarkan hukum sebelum ini, hukum jahiliah. Sambung lagi, Allah Maha mendengar apa yang telah berlaku tentang perdebatan yang merupakan tanya jawab antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun menggunakan perkataan tujadil. Tujadil itu macam asal maksud macam berdebat. Berdebat ni macam dua lawan kan. Tapi maksud dia bukan sampai tahap debat, dia berlaku dialog. Tanya jawab, tanya jawab. Dia kata, macam mana kedudukan suamiku? Dah kamu telah diharamkan. Kan? Itu maksud tanya jawab, ataupun bahasa dia sebut tahawur, yang berlaku hiwar, dialog, perbualan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah mendengar rayuan hamba yang mengadu kepadanya. Ayat kata apa? Allah sebut wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah tutup innallaha sami'un basir. Lagi Allah melihat perbuatan hamba-hambanya. Itu ayat yang pertama yang sebut qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ya. Kemudian
Tengok ayat yang kedua. Mungkin kita boleh bergerak laju sikit, kan? Ayat kedua, selesai ayat pertama boleh faham, kan? Mudah. Dia ada peristiwa dia. Ayat yang kedua, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma kunna ummahatihim. Lalu Allah mencela, kan? Allah mencela orang-orang yang melakukan, yang mengungkapkan ucapan zihar tadi. Orang yang menzihar isterinya, Allah cela orang-orang tersebut. Ya. Mana bila Allah cela, maksud apa? Perbuatan ini bukan perbuatan yang elok. Perbuatan ini bukan perbuatan yang haram. Perbuatan yang tak elok, berdosa. Bahkan kalau Imam Syafi'i mengatakan perbuatan menzihar isteri ini merupakan perbuatan dosa, kan? Jadi Allah Jalla Allah kata apa? Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma kunna ummahatihim. Kalau terjemahannya alladzina yuzahiruna, orang-orang yang menziharkan, orang-orang yang daripada kalangan kamu yang menziharkan min nisaihim, isteri-isteri mereka, ma kunna ummahatihim, bukanlah mereka itu ibu-ibu mereka. Isteri kamu itu bukannya ibu kamu. Yang kamu duk pergi serupakan dengan ibu kamu, pasal apa? Mereka tu bukan ibu kamu. Salah tu, itu celaan. Yang duk kata apa? Sebagaimana ibuku haram ke atasku, kamu juga haram ke atasku. Lebih sama ke tu? Pasal apa? Dengan ucapan apa? Anti alayya ka zahri ummi. Engkau perempuan ke atasku sebagaimana punggung ibuku, disudut keharamannya. Baik. Mana ayat yang kedua ni kalau kita tengok, kita apa? Kemudian Allah Ta'ala telah mencela orang yang menzihar isterinya dengan menerangkan hukum zihar itu dan balasan orang yang melakukannya. Allah beri penjelasan, ya, pada ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat, dan mengatakan ini adalah perkara dosa yang akan dibalas. Itu terdapat dari kalangan kamu golongan yang terpengaruh dengan adat jahiliah. Salatu minkum, daripada kalangan kamu, orang-orang yang di kalangan kamu, di mana mereka itu terpengaruh dengan kebiasaan ataupun adat jahiliah yang melakukan perbuatan zihar. Dengan mengatakan anti alayya ka zahri ummi, mana dia mengharamkan isterinya ke atas dirinya. Baik. Kemudian Allah sebut apa? Ma hunna ummahatihim, bukanlah mereka itu, isteri-isteri kamu itu, isteri-isteri mereka itu ibu mereka. Mana benda yang berlainan. Baik. Dengan maksud bersumpah mengharamkan istrinya bersekedudukan dengannya, sebagaimana mengharamkan ibunya sendiri bersekedudukan dengannya. Kemudian Allah menolak kebenaran adat jahiliah, yaitu wanita-wanita yang dizihar oleh mereka sebenarnya bukanlah menjadi ibu kepada lelaki yang menziharkannya, bahkan dia itu adalah isterinya. Seterusnya Allah mengatakan lagi, tidak lain yang menjadi ibu kepada lelaki itu ialah wanita yang melahirkannya. Sebut ayat yang sama ni, in ummahatuhum illa allai waladnahu, tidaklah mereka itu ibu-ibu melainkan perempuan yang telah melahirkan mereka. Hak dia kata ibu tu yang mana? Ibu itu adalah perempuan yang melahirkan mereka. Itu bukan ibu. Isteri kamu tu bukan ibu, bukan ibu anak kamu pun. Yang kamu duk samakan mereka dengan ibu kamu tu pasal apa? Ya, nampak? Jelas bahawasanya apa? Perbuatan tersebut bukan perbuatan yang baik. Kemudian, jadi apa maksud dia? Bila dia zihar ni sebenarnya apa maksud dia?
dia cuba mengharamkan isterinya ke atas dirinya. Punya nama Allah kan, tak tahu lah. Dia mengharamkan isterinya ke atas dirinya daripada dapat duduk sekaligus kedudukan. Sebagaimana kalau ibu dengan dia haram kan, antara ibu dengan anak boleh tak? Tak boleh kan? Itu nak masuk zihar, menyerupakan isterinya dengan ibunya di sudut haram itu. Baik. Jadi Allah menafikan, Allah tolak bahwasanya sebenarnya kan sama pun kan. Ibu kamu yang sebenar adalah yang melahirkan kamu. Jadi Allah tegaskan lagi, sesungguhnya orang yang mengucapkan sesuatu perkataan yang mungkar yang dilarang oleh syarak itu adalah dia telah melakukan sesuatu pendustaan. Tetapi Allah sememangnya bersifat pemaaf lagi pengampun kepada orang yang mahu bertaubat. Baik. Jadi ucapan tersebut sambungan ayat dia. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Dan sesungguhnya mereka itu orang-orang ataupun suami yang menziharkan isterinya. Mereka itu la yaqulu munkaran. Mereka telah yaqulu menuturkan ucapan yang mungkar. Ucapan yang mungkar. Mungkar ni ucapan yang keji, tak elok, huduh maknanya. Di mana mereka telah menyamakan isteri dengan ibu. Juga wazura. Wazura ni mereka telah melakukan perkataan dusta. Bohong tak? Dia kata isteri dia tu macam ibu dia. Tak. Dusta. Benda itu berbeza. Baik. Kemudian wa innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Mana bila kamu dah terlanjur, kamu boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih boleh ampunkan perbuatan salah kamu itu. Baik. Adakah bila kita tengok kepada ayat tadi, apakah hukum zihar? Ini kita bukan bincang apa yang perlu implikasi dia, apa yang perlu dilakukan. Perbuatan menziharkan isteri itu, apa hukum dia? Berdosakah? Tidak berdosa? Ya, jawapannya salah. Berdosa. Diharamkan. Dalam kitab ni kata, ketahuilah bahawa suami yang menziharkan isterinya dengan menjadikan isterinya itu seolah ibunya, hal itu tidak boleh berlaku sama sekali. Perbuatan menzihar hukumnya adalah haram. Perbuatan menzihar adalah haram. Jadi bila kita tengok kepada ayat tadi, antara dalil haram perbuatan tersebut ada 4. Pertama apa dia? Allah kata apa? Isteri itu bukan ibu. Isteri itu bukan ibu. Ibu haram. Isteri itu adalah halal. Ya. Adakah isteri itu adalah ibu? Bukan. Sebab apa? Ibu itu siapa? Beranak kita. Adakah isteri itu telah beranak kita? Tidak. Itu cara apa dah? Logik dah sebut itu. Kan? Allah sebut in ummahatuhum illa allai waladnahum. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan pendustaan daripada orang yang menziharkan. Baik. Kemudian apa yang keduanya? Perbuatan orang tersebut, ucapan orang tersebut adalah ucapan yang mungkar, ucapan yang salah. Allah sebut wa innahum la yaquluna munkaran. Ucapan yang mungkar, ucapan yang salah, keji. Kemudian Allah sebut wazura. Yang ketiga, ucapan tersebut merupakan satu pendustaan. 3 lah. Pertama apa dia? Loh, isteri itu bukan ibu. Yang kamu nak pergi kata ibu, jadi salah lah menantu kan, buat gitu. Yang kedua, ucapan tersebut yang kata Pak anti alayya ka zahri ummi itu, engkau sepertinya punggung ibuku itu, ucapan yang jelek, keji. Yang ketiganya, ucapan juga menjadikan satu pendustaan. Kan? Dusta kan? Dan yang ketiganya menunjuk kata benda ini salah adalah Allah sebut
Wa innallaha la'afuwun ghafur. Allah memaafkan. Mana apa? Perbuatan kamu salah, tapi Allah boleh maafkan kamu jika mana kamu bertaubat. Ini bukti bahwasanya perbuatan mengeluarkan ucapan kepada istri dengan ucapan zihar ataupun menziharkan istri adalah perbuatan yang salah. Okey. Selesai yang tu. Kemudian selesai no. Cuma sedikitlah perbincangan kepada kita. Kita dah jumpa kan dalam Al-Quran Allah sebut afuun ghafur. Kan? Afuun kita kata macam afu ni maaf, ghafur ni ampun. Kan? Ghafur ini perkataan apa? Daripada istighfar kan, minta ampun. Afun ni maafkan. Ada beza tak? Sesungguhnya wa innallaha la'afun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kan? Nampak macam sama kan? Baik, saya maafkan kamu, saya ampunkan kamu. Baik, nampak lebih kurang kan? Kan? Kalau sama, kenapa diulang sampai dekat-dekat aja kan? Sebenarnya bila lebih detail, mana perkataan afun memaafkan, ghafur mengampun itu ada perbezaannya. Ada perbezaannya. Cuba kita tengok. Mana afun, ampun itu maksudnya apa? Sebenarnya perkataan afun, maaf itu dia lebih mendalam maknanya berbanding daripada ampun. Kan? Lebih dalam maknanya. Di mana bila sebut afun ni, mana Allah menghapuskan terus, padam terus kesalahan dia itu daripada apa? Buku catatan amal. Kan? Allah tak sebut lagi. Allah tak apa? Tak sebut lagi kesalahan dia pada hari kiamat. Sebut ni, bila buat salah tu tulis kesalahan. Bila kita afu padam terus. Bila padam tak ada terus, maka tak disebutkan lagi pada hari kiamat. Itu maksud apa? Afuun. Kalau kita kata ni, aku ni apa? Maafkan kamu, mana aku lupa dah kamu. Lupa dah kesalahan kamu. Kan? Itu bila disebut maaf tu, dia telah melupakan kesalahan orang tersebut. Tak ungkit balik macam soalan macam tak pernah berlaku. Kan? Saya maafkan kamu, esok duk sebutkan lagi, duk ungkit lagi, tu tak maaf lagi. Kan? Ada pun perkataan ghafur daripada maghfirah, ampun. Hak kita astaghfirullahalazim, astaghfirullah daripada ghafara, minta ampun. Ghafarallah, Allah ampunkan. Jadi dia maksud apa? Dia sekadar tutup saja. Kalau ghafur ini, dia sekadar tutup saja, tutup pahala kesalahan tersebut. Kan? Dan dia tak hukumkan. Kan? Dia tutup saja. Macam kesalahan mesti ada kan, cuma apa buat tak nampak, tutup tu je. Tapi catatan masih ada. Bila tutup tu tak hukum. Kan? Tak dihukum. Itu maksud apa? Ghafur. Baik. Mana Allah maafkan seseorang daripada dosanya, tetapi kesalahan tersebut masih tercatat dalam buku rekod, masih tercatat dalam buku catatan amal, dan masih disebutkan, cuma tak dihukum. Dia ni ada buat salah bagian, tapi tak dihukum. Kan? Kita macam di sekolah kan, ada pelajar ni buat salah rekod bawah, tapi bila main nak hukum, tak apa, tak payah hukum kan. Tapi jangan nak buat lagi. Macam tu. Adapun maaf tadi, padam rekod buruk tersebut. Jadi saya tanya kepada tuan-tuan, mana yang lebih mendalam lagi antara afun dengan ghafur? Mana yang lebih dalam lagi? Iaitu afun. Baik, selesai yang tu. Jadi ayat yang kedua, apa ringkasan dari ayat yang kedua? Iaitu Allah sebut bahwasanya perbuatan menzihar ini adalah perbuatan yang salah. Apa dalilnya? Yang pertama, kamu telah
membuat pendustaan. Kerana sebenarnya ibu itu bukan isteri kamu. Ibu itu adalah yang melahirkan kamu. Isteri itu bukan orang yang melahirkan kamu. Itu dah kamu buat apa? Dah bercanggah dah. Yang kedua, ucapan kamu itu ucapan yang tidak elok, mungkar. Yang ketiganya, ucapan kamu itu ucapan dusta, zura, dusta. Dan yang ketiganya, buktinya kata benda itu salah, iaitu Allah sebut tentang Allah memaafkan. Bila kita maaf, kerana sebelum itu ada kesalahan. Baik. Ini baru bagi secara apa? Konsep umum dulu. Konsep jangan ada buat macam tu. Benda ini salah, benda ini berdosa. Baik. Kemudian jadi ayat tadi menunjukkan bahawasanya zihar itu adalah diharamkan, dan di sisi Imam Syafi'i, di sisi Syafi'iyah, perbuatan tersebut adalah apa? Maksiat yang besar, maksiatun kabiratun. Baik. Jadi bila kita sebut zihar, zihar merupakan, secara mudah fahamnya, zihar merupakan seni talak, seni untuk menceraikan isteri waktu zaman jahiliyah. Dia pun nak cerai isteri, dia pun mengeluarkan ucapan macam tu. Tapi main sekarang kalau nak cerai, guna aku ceraikan engkau, aku talak engkau. Tapi jahiliyah, zaman jahiliyah, bila nak cerai, dia guna apa? Skill macam tu kan. Dia mengungkapkan ucapan tersebut. Waktu zaman jahiliyah, bila ucapan tersebut, isteri itu ketika itu telah menjadi haram ke atasnya selama-lamanya, bukan sementara waktu, dan isteri tersebut tidak boleh lagi dirojok. Kan? Bila ucapnya tu waktu zaman jahiliyah, isteri itu tercerai selama-lamanya. Boleh rojok balik tak? Dah tak boleh rojok. Dalam tafsir Munir sebut waziharu kana talaqan fil jahiliyah. Zihar itu merupakan talak pada zaman jahiliyah. Yujibu hurmatan mu'abbadatan, yang mewajibkan keharaman yang berkekalan, yang la raja'ata fihi, yang tidak boleh dirojok lagi. Baik. Selesai yang tu. Selesai yang tu. Kemudian dalam catatan zihar ini, siapa yang boleh menzihar? Muzahir siapa dia? Suami lah, kan? Suami dia bagi muzahir, orang yang menziharkan. Jadi untuk orang yang menziharkan sama dengan syarat orang yang mentalak, iaitu baligh, berakal, tak kira sama dia itu muslim ataupun kafir, kan? Baik, selesai itu. Mungkin ayat ketiga kita boleh ringkas sikit pengenalan sebelum kita sambung pada pertemuan akan datang. Sebab dia masuk perbahasan hukum fiqh. Kita boleh secara umum lah. Ayat yang ketiga, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali lagi sebut. Yang tadi sebut hukum zihar. Ini implikasi dia di sudut fiqh dia macam mana? Disebut walladzina yudhahiruna, dan orang-orang yang menziharkan min nisaihim, perempuan-perempuan mereka, isteri-isteri mereka. Kemudian yang keduanya, potongan yang kedua, thumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka itu berpatah balik. Ya'uduna maksud patah balik terhadap apa yang mereka kata. Kita kata macam tarik balik. Inilah hukum yang sebenar yang Allah tukarkan daripada hukum yang dulu zaman jahiliyah, yang macam talak, dan tercerai selama-lamanya, jadi haram selama-lamanya.
Tapi Allah telah tukarkan hukum zihar zaman jahiliyah dengan hukum yang baru. So, zihar itu bukan tolak. Zihar itu bukan tolak. Hubungan suami isteri itu masih ada. Walaupun diucap tu, tapi apa? Ikatan perkahwinan suami isteri masih kekal. Tapi dia ada kesan yang lain. Ya? Dia ada kesan yang lain. Jadi haram yang tersebut, Allah menjadikan hukum zihar itu, haramnya itu hanya sementara waktu saja. Sementara waktu saja, bukan selama-lamanya. Ya. Saja, sebentar saja. Bila mana dia menyelesaikan denda, boleh bersama kembali. Jadi keharaman itu hanya sementara waktu. Bila mana dia ucap zihar, boleh dia bersama dengan isteri? Tak boleh. Sehingga dia bayar denda dulu, lepas tu baru dia boleh bersama balik. Keharaman itu hanya sementara waktu. Zaman jahiliyah haram selama-lamanya, berbeza. Jadi Allah tukarkan hukum jahiliyah itu dengan hukum yang ketetapan syariat Islam macam tu. Ya, baik. Jelas tak? Baik. Jadi dia kata apa? Summa ya'uduna lima qalu, kemudian dia kembali semula terhadap apa yang dia kata dulu, dia ucapkan, soalnya dia tarik balik. Maka di ketika itu fatahriru raqabah, maka hendaklah dia memerdekakan hamba. Itu kafarah yang pertama, denda yang pertama. Mana fatahriru raqabah, maka memerdekakan hamba yang beriman. Min qabli ayyatamassa, min qabli sebelum ayyatamassa, kedua-duanya itu bergaul semula, bersama balik. Semasa itu maksudnya berjima kembali. Dan maka kena memerdekakan Allah, barulah boleh bersama. Jadi haram itu hanya sementara waktu. Cuma menjadi perbincangan di kalangan fuqaha, apa maksud summa ya'uduna lima qalu? Maksud tarik balik itu macam mana? Adakah aku tarik balik ataupun macam mana? Ini menjadi khilaf di kalangan fuqaha. Jadi kalau mazhab Syafi'i, maksud out tu maksud apa? Out tu maksud apa? Ya'udu audan. Audan tu patah balik. Sebab soal apa? Tarik balik apa yang kata balik, yang kata tadi. Macam mana bentuk dia? Okay. Bagi mazhab kita Syafi'i, bila menguraikan ayat ini, bila dia ucap sahaja apa? Engkau anti alayya, ke bahasa Melayu, engkau ni macam apa? Punggung ibuku. Bila dia kata itu, adakah terus kena denda? Hak 3 denda tadi, memerdekakan hamba, puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun beri makan kepada apa? 60 orang. Ada bawah yang disebut. Adakah kena? Tengok dulu. Kalau ada tanda-tanda dia tarik balik, tanda-tanda si suami tarik balik, macam mana tanda dah? Dia ada 2 situasi. Kalau selepas daripada dia sebut anti alayya ka dhahri ummi, bahasa Arabnya lah kan, engkau seperti punggung ibuku. Selepas dia kata ucapan tu, terus dia tolak isteri dia. Dia kata aku ceraikan kamu. Ketiga tu tak kena denda, tak kena kafarah, isteri dia terpisah, tak jadi isteri dah lah. Kan? Okey, baik. Tapi kalau apa? Dia tak cerai, dia tak mengeluarkan ucapan cerai, menyusuli ucapan zihar tadi. Tengok, adakah ini merupakan tanda kepada dia tarik balik? Bagi dalam mazhab Syafi'i, maksud out tadi, hak tarik balik tu macam mana kedudukan dia? Iaitu apa? Ayyumsika al-mudhahira minha ba'da al-mudhaharati zamanan yumkinuhu an yutliqa fihi fala yutliq, ataupun an yutalliqa fihi fala yutalliq. Mana dia apa? Masih apa? Selepas dia ucap tu dia diam saja. Dia tak menyusuli dengan ucapan talak. Dia tunggu relax satu kadar masa yang dia boleh menceraikan isteri dia. Kan? Lepas dia ucap zihar,
Wah, tak tahu. Sekarang dia ada kesempatan untuk menuturkan ucapan cerai, tapi dia tak tuturkan, dia tak menceraikan isteri dia. Lepas dia kata engkau seperti mana punggung isteri kau, tak, dia susuli dengan ucapan menceraikan isterinya. Maka di ketika itu dia dianggap, dihukum sebagai dia telah tarik balik. Dia dihukumkan sebagai tarik balik. Ketika itu isteri itu tak tercerai, maka terkait hukum zihar. Dia kata-kata tu tarik muka lagi, punya marah kan. Macam bohong. Dia tak menyusuli dengan ucapan menceraikan isterinya, maka terkaitlah hukum zihar. Sedangkan tempoh masa ada kesempatan untuk ucap cerai tu lah, tapi dia tak buat, maka sabitlah hukum zihar. Maka bila sabit hukum zihar, sabit dengan apa? Kafarah tadi. Itu bagi mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya dia ada peluang, dia ada masa untuk menuturkan ucapan cerai selepas itu, tapi dia tak buat. Maka ini dalam kurungannya dia dianggap sebagai apa? Tarik balik. Apa dia maksudnya? Dia tarik balik. Tak sebenarnya aku tarik balik, cuma dia duduk diam, dia tak bertindak. Jelasnya tu. Okay. Tapi kalau selepas dia tuturkan dengan zihar, selepas itu disambung sama aku ceraikan kamu, ketika itu tak sabit lagi hukum zihar. Sabit hukum apa? Hukum cerai lah kan. Ada hukum dah terpisah lah. Ada tentang berkaitan rojok apa. Selepas berlaku lah kita berbincangan di situ. Okey, baik. Ada pun mazhab pendapat Hanafiyah dengan Malikiyah. Out itu sebab hak kata summa ya'uduna lima qalu. Ni pandangan yang kedua. Mana pak kata tarik balik itu, iaitu buat seorang suami itu lepas dia ucap sebut lintas dalam hati dia, aku nak bersama kembali kan. Dia ada keazaman untuk mewati isteri dia, keazaman untuk apa? Kemahuan untuk masih bersama dengan suami isteri dia. Maka itulah niat itu menjadi bukti. Kalau di mahkamah dia kata ada niat nak bersama kembali, dia tak ada. Ketika itu dia dianggap sebagai apa? Tarik balik. Jadi dalam mazhab tadi dia sekadar azam, kemahuan dalam hati. Adapun mazhab Syafi'i dia tak tengok kepada niat tu. Sekadar apa? Hang tak bertindak, hang tak susulkan dengan ucapan cerai, itu pun dah dianggap tarik balik. Jelas tak? Itu yang kedua pandangan. Dan pandangan yang ketiga iaitu mazhab Imam Hanbal. Juga dia adalah dia nak kembali kepada jima, dia berazam untuk apa? Nak balik untuk melakukan wati. Macam tu. Dia agak beza dengan mazhab tadi, lebih pada adakah lintas dalam hati untuk kembali semula. Bagi mazhab Imam Syafi'i hanya sekadar apa? Dia tak menyusulkan dengan ucapan talak, dia dianggap sebagai tarik balik. Bila tarik dianggap sebagai tarik balik, maka sabitlah hukum zihar. Bila sabit hukum zihar, apa kesannya? Dia tidak boleh bersama dengan isterinya. Nak berkedudukan dengan isterinya boleh tak? Tak boleh. Nak jima tak boleh. Bersama tak boleh. Sehingga selesaikan penalti dulu, denda dia. Apa denda dia? Yang pertamanya memerdekakan hamba. Kalau tak ada hamba ni, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, beri makan kepada orang miskin, 60 orang miskin, iaitu pada sambungan ayat nombor 4. Sebab apa? فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَسَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Baik, ayat keempat ini kita perincikan tentang hukum kafaratul zihar ni pada pertemuan akan datang. Ini tadi secara gambaran umumnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan perincikan minggu akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.